Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 17 September bersama saya Mir Abdul Malik Rayani. Tajuk utama tengah hari ini. 531 buah sekolah ditutup di 4 negeri akibat jerebu. Juga bunuh dan sumbat suami isteri dalam beg, pembunuh didakwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 531 buah sekolah membabitkan 363,991 murid di 4 negeri ditutup hari ini akibat jerebu. Ia membabitkan sekolah-sekolah di Selangor, Sarawak, Negeri Sembilan dan Putrajaya. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataannya memaklumkan daripada jumlah itu 145 sekolah di Selangor, Sarawak 298, Negeri Sembilan 63, Putrajaya 25 buah sekolah. Justru orang ramai, terutamanya di negeri terjejas, dinasihatkan supaya sentiasa berada di dalam kawasan tertutup dan menghadkan aktiviti luar. Kenyataan NADMA itu turut menyebut operasi pemilihan awan OPA di Sarawak hanya akan dilakukan pada ataupun selepas Khamis ini. Ia sebabkan keadaan atmosfera, cuaca dan awan. Operasi terbabit diselaraskan oleh agensi itu bersama Jabatan Meteorologi Malaysia (MET) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Agensi terbabit juga melakukan pemantauan rapi keadaan jerebu di semua kawasan yang terjejas. Sementara itu, 298 sekolah di 8 kawasan di Sarawak yang ditutup menjejaskan 128,291 pelajar. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, ia membabitkan 53 sekolah menengah dan 245 sekolah rendah. Kawasan terjejas adalah Betong, Bau, Kuching, Lubuk Antu, Padawan, Samarahan, Sri Aman dan Lundu. Kuching mencatatkan penutupan sekolah tertinggi dengan 85 sekolah diikuti Betong 51, Padawan 46, Bau 44, Sri Aman 41 serta Lundu 22 buah sekolah. Manakala Lubuk Antu 5 dan Samarahan 3 sekolah. Dan ini keadaan di Sri Aman pagi tadi. Satu-satunya kawasan di Malaysia yang mencatatkan IPU pada tahap berbahaya. Setakat jam 12.30 hari tadi, ia mencatatkan bacaan 367. Bacaan di Kuching juga masih berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu IPU 220. Samarahan serta 7 kawasan yang lain setakat ini menunjukkan bacaan pada tahap tidak sihat. Dan 63 sekolah di Port Dickson Negeri Sembilan diarah tutup selepas bacaan IPU di daerah itu mencatatkan lebih 200 pada jam 7 pagi tadi. Ia dimaklumkan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, Datuk Pakarudin Ghazali. Tinjauan kru kami mendapati ada pelajar yang telah datang ke sekolah pagi tadi diarah pulang ke rumah. Pagi tadi saya bangun macam biasa pukul 6 lah. Saya dah pakai baju sekolah. Datang sekolah tu ni sekolah sunyi je. Pakcik kata sekolah tutup. Pagi tadi saya bangun pukul 6. Lepas tu ayah saya hantarlah pergi sekolah. Saya tengok sekolah tutup. Lepas tu saya tanyalah pakcik guide. Lepas tu dia kata jerebu. Saya pun terkejut lah. Lepas tu saya tengah tunggu ayah saya ambil. Ketika ini Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan terus memantau keadaan dan akan membuat makluman dari semasa ke semasa. Terdapat 50 buah sekolah rendah dan 13 sekolah menengah di Port Dickson. Prihatin dengan keadaan itu, Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan juga memaklumkan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Port Dickson akan mengedarkan penutup hidung dan mulut jenis N95 kepada orang ramai sebagai langkah berjaga-jaga. Baik, turut ditutup 12 buah sekolah swasta melibatkan 7,432 orang murid di Selangor, Tenby International School, Setia Eco Hill
Tanara International School, Cempaka International School Ceras, Strait International School dan King Henry VIII College. Manakala di Kuala Lumpur, Garden International School, Cempaka International School, Sri Utama School dan Eton International School. Di Putrajaya pula, International Modern Arabic School dan Nexus International School. Sementara di Negeri Sembilan, UCSI International School. Di Melaka, pendapatan pengayuh beca turut terjejas akibat jerebu walaupun negeri itu antara tumpuan pelancongan negara. Cuti umum dan hujung minggu yang panjang baru-baru ini juga diakui kurang membantu memandangkan tidak ramai pelancong mendapatkan khidmat mereka. Pendapatan mereka merosot antara 30 hingga 50%. Hujung minggu memang kita tunggulah. Kita nanti pelancong daripada luar kan, daripada luar negara, luar negeri semua. Tapi dengan cuaca akibat jerebu macam ni, kita terpaksa tunggu lama. Macam dalam 1 jam tu mungkin dapat 1 trip ke 2 trip ke kan. Jadi dengan cuaca jerebu ni menjejaskan jugalah pendapatan ekonomi dengan pelancongan. Ada menjejaskan lah, itu kita tak nafikan lah. Sebab apa, kadang-kadang pelancong ni datang, dia lihat apa yang keadaan sekarang, dia pun rasa risau untuk naik beca sebab dia kesian pada pengayuh beca. Terutamanya pada orang-orang lama lah. Macam kita anak-anak muda yang baru ni kira okey lagi. Cuma yang pada orang-orang lama tu, pada saya mungkin dia pun kesian nak naik dengan keadaan cuaca. So dia mungkin just datang tengok, ambil gambar kat atas beca, mungkin ada sumbangan iklan pada dia orang, itu je yang kita terima. Dan ini pula antara yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Kawasan Belukar seluas 2.8 hektar di Bukit Beroga Semenyih terbakar semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Semenyih, Muhammad Darul Azrin Mat Desa, kebakaran dipercayai angkara tindakan tidak bertanggungjawab pendaki bukit. Dalam kejadian 4.30 petang semalam, 25 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Semenyih dan Bangi dikerah ke lokasi bagi mengawal kebakaran. Ketika kejadian, pasukan 10 anggota bomba berada di lokasi kerana melakukan pencarian pendaki yang tersesat ketika mendaki bukit berkenaan. Berdasarkan maklumat, api sudah meliputi kira-kira 2 hektar kawasan terbabit. Sumbangan itu, bantuan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bangi diminta untuk membendung dari terus merebak. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya jam 7.32 malam. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua beradik lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas tuduhan membunuh suami isteri dan disumbat ke dalam bagasi di dua lokasi berasingan bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Sagar Sharma, 24 tahun dan Subam Sharma, 19 tahun, berikutan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Inggeris. Mengikut pertuduhan, dua beradik masing-masing bekerja sebagai pengawal keselamatan, didakwa membunuh hingga menyebabkan kematian kepada Lim Ah Ki alias Lim Kok Ho, 79 tahun dan Tan Siu Mi, 52 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di rumah di Main Place Resident, Jalan USJ 21, Palang 10, Petaling Jaya antara jam 8 malam 23 Ogos hingga 3.20 pagi 24 Ogos lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati. Tiada jaminan diberikan kepada kedua-dua tertuduh. 18 November depan, sebutan semula kes. Seorang wanita maut dan 2 anaknya cedera dalam kemalangan membabitkan 3 buah kereta di 3 buah kenderaan di Kuala Terengganu. Kejadian jam 7 pagi tadi di Kampung Kubang Ikan Cendering. Kejadian berpunca daripada sebuah Hilux terbabas lalu bergesel dengan sebuah Proton Wira sebelum merempuh Pro 2 Viva yang dinaiki mangsa dari arah bertentangan. Akibatnya, mangsa Rohani Abdul Rahman, 49 tahun, yang duduk di bahagian hadapan sebelah penumpang tersepit. Dia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Anak lelaki mangsa yang juga pemandu Pro 2 Viva itu cedera parah termasuk patah kaki kanan. Seorang anak mangsa yang berada di bahagian belakang kereta cedera ringan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bagaimanapun, pemandu Hilux terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala pemandu serta penumpang Proton Wira hanya cedera ringan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Seterusnya, seorang lelaki yang didakwa menyerang bekas isteri dan bapa mertuanya yang menjadi tular di media sosial sejak Sabtu lalu bukan lagi keketangan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM. Dalam satu kenyataan, HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia UKM maklumkan lelaki terbabit meletakkan jawatan April lalu dan pihaknya tiada kaitan lagi dengan individu berkenaan. Semalam, media melaporkan seorang lelaki yang didakwa menyerang bekas isteri dan bapa mentuanya yang tular di media sosial sudah ditahan 9 September lalu. Suspek bagaimanapun dibebaskan hari yang sama dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh Superintenden Syafaatun Abu Bakar berkata, suspek berusia 34 tahun itu dibebaskan atas faktor kesihatan selepas mengemukakan surat rujukan perubatannya. Sebelum ini, beberapa gambar memaparkan mangsa dan bapanya mengalami kecederaan di bahagian kepala tersebar di media sosial. Difahamkan kecederaan itu akibat diserang bekas suami mangsa yang juga dikatakan seorang doktor selepas tidak berpuas hati dengan masalah rumah tangga. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tiba di Kota Kinabalu pagi tadi untuk lawatan kerja sehari ke Sabah. Beliau yang berlepas dari Kuching, Sarawak, tiba dengan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu jam 10.30 pagi. Ketibaan beliau disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal bersama anggota Kabinet Negeri selain ketua-ketua jabatan dan agensi awam negeri. Beberapa pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah serta ahli parti itu termasuk ahli Parti Warisan Sabah turut menyambut ketibaan Perdana Menteri. Petang nanti, Tun Dr. Mahathir dijadual mengadakan pertemuan dengan barisan kepimpinan Parti Bersatu Sabah sebelum berlepas ke Ibu Negara. Baik, Dasar Automotif Negara NAP 2019 yang bakal diumumkan kelak akan dilaksanakan secara 3 fasa hingga tahun 2030. Dasar itu juga menekankan usaha menjadikan Malaysia sebagai pengeluar kenderaan hybrid dan cekap tenaga EEV. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia, MARII, Datuk Madani Sahari, pelaksanaan fasa pertama sehingga 2023-2024 akan meliputi kesinambungan pelaksanaan NAP 2014 sebelum ini. Fasa pertama NAP 2019 akan memberi penekanan kepada penambahbaikan dasar-dasar polisi dengan teknologi baharu, termasuklah dari segi modal insan dan kecukupan tenaga pekerja. Pada masa sama, NAP juga akan menggabungkan elemen-elemen lain yang boleh diterapkan dalam usaha menjadikan Malaysia pengeluar kenderaan hybrid serta kenderaan EEV. Itu termasuklah elemen seperti pengeluaran bateri, sistem pengurusan, stesen pengecas dan yang berkaitan. Manakala fasa berikutnya adalah menitikberatkan aspek terkini seperti teknologi 5G. Dana asing kembali kukuh ke Bursa Malaysia selepas jualan saham tempatan 8 minggu berturut-turut. Menurut firma penyelidikan MIDF, pelabur asing membeli RM192.1 juta ekuiti tempatan minggu lalu. Bagi rekod tahun ini, terdapat 13 minggu pembelian asing bersih ekuiti tempatan. Bagi bulan September, pelabur asing telah menjual RM86.5 juta ekuiti tempatan. Setakat ini, rekod terendah antara 7 pasaran Asia yang dipantau MIDF. Bagi tahun ini pula, dana asing telah mengambil keluar RM7.43 bilion jumlah ekuiti tempatan dari Bursa Malaysia. Dari segi penyataan, pelabur asing telah mengalami keuntungan mingguan tertinggi pada kadar 15.6% dalam nilai dagangan purata harian ADTV pada RM1.15 bilion. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Baik, laporan antarabangsa kita mulakan dengan serangan terhadap kemudahan minyak di Abqai Arab Saudi Sabtu lalu yang berkemungkinan didalangi Iran. Pegawai pentadbiran Presiden Donald Trump berkata ia berikutan hasil penilaian perisikan terhadap gambar satelit yang menunjukkan bukti pembabitan Iran. Menurut pegawai itu lagi, serangan mungkin hasil daripada gabungan drone dan peluru berpandu keras dan ia tidak dilancarkan dari Yaman. Pihak berkuasa Amerika Syarikat bagaimanapun tidak menunjukkan bukti selain gambar satelit. Gambar satelit berkenaan yang memaparkan sekurang-kurangnya 19 titik impak terhadap 2 infrastruktur minyak di Arab Saudi meskipun beberapa serangan tersasar.
Imej satelit menunjukkan berlaku kerosakan pada tangki simpanan dan sebuah kereta api pemprosesan di Abqaiq. Baik, untuk perkembangan isu berkenaan, kita bersama wakil dari Meja Antarabangsa, Lali Mulyati Alizam. Baik, Lali, adakah Amerika Syarikat berkemungkinan akan melancarkan tindakan ketenteraan susulan dakwaan Iran yang mendalangi serangan di Arab Saudi ini? Okey, baiklah Malik. Walaupun sebelum ini Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan kesediaannya untuk melancarkan tindakan ketenteraan, namun Trump menukar pendiriannya dan menegaskan tidak akan mencetuskan konflik baharu di Asia Barat. Beliau berkata Washington tidak akan bertindak secara terburu-buru. Kata Trump, Washington sedang menimbang pelbagai pilihan namun tidak mengulas lanjut mengenainya. Sementara itu, pihaknya sedang membantu sekutu utamanya iaitu Arab Saudi. Trump masih menunggu maklumat mengenai pihak yang bertanggungjawab ke atas serangan yang menyasarkan loji penapis di Abqaiq dan telaga minyak Quraish. Washington sedang mengadakan perbincangan dengan Riyadh untuk membuat penilaian. Baik, ini antara yang dibimbangi ramai. Apakah impak serangan di Arab Saudi ini ke atas pengeluaran minyak dan harga minyak dunia itu sendiri, Lali? Baiklah. Susulan daripada serangan itu, pengeluaran minyak Arab Saudi berkurangan sehingga separuh. Menteri Tenaga Putera Abdul Aziz Salman berkata pengeluaran minyak mentah dan gas berkurangan sehingga 5.7 juta tong sehari, iaitu menjejaskan bekalan minyak dunia sehingga lebih 5%. Menurut Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC, pengeluaran minyak mentah Arab Saudi berada pada paras 9.8 juta tong sehari. Serangan dan kerosakan pada kemudahan pemprosesan petroleum juga mendorong harga minyak naik ke paras tertinggi dalam tempoh hampir 4 bulan. Penanda aras Brent melonjak 14.6% kepada $69.02 Amerika setong. Baik, itu sahaja laporan saya daripada Meja Antarabangsa. Kembali kepada rakan setugas di Studio A. Malik, silakan. Lali Mulyati, wartawan Meja Antarabangsa. Terima kasih. Kita ke laporan berikutnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi pertembungan bagi mengekalkan kelangsungan politik dalam pilihan raya hari ini. Pilihan raya umum yang diadakan buat kali kedua dalam tempoh kurang 6 bulan itu dilihat mampu menamatkan penguasaan politik Netanyahu selama 10 tahun. Netanyahu berdepan pencabar terdekat bekas Ketua Tentera Benny Gantz. Gantz yang mengetuai Pakatan Biru dan Putih dilihat menggunakan isu pendakwaan rasuah Netanyahu sebagai strategi memancing undi. Ahad lalu, Netanyahu meluluskan satu penempatan baru di tebing barat sebagai rayuan terakhir dalam usaha meningkatkan bilangan yang keluar mengundi dalam kalangan anggota parti berhaluan kanan. Pilihan raya itu diadakan susulan kegagalan parti Likud, pimpinan Netanyahu membentuk kerajaan campuran selepas pilihan raya April lalu. Seterusnya, Taiwan memutuskan hubungan dengan Kepulauan Solomon selepas mendapat tahu negara Pasifik itu menukar pengiktirafan diplomatiknya kepada China. Keputusan itu diambil ketika Taipei membuat tuduhan Beijing menggunakan diplomasi wang dan menabur janji palsu bagi membeli beberapa sekutunya. Taiwan kini lebih terasing dengan hanya 16 negara mengiktiraf kepulauan itu. Susulan itu, diplomat Taiwan telah dipanggil pulang dari Honaira dan diplomat Solomon dijangka melakukan perkara yang sama. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam pada itu berkata beliau merasa kesal dan mengutuk sekeras-kerasnya keputusan itu. Pertukaran itu dianggap kemenangan besar buat Beijing beberapa minggu sebelum ia menyambut ulang tahun ke-70 pengasasan Republik Rakyat China. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan sukan, Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengumumkan perlawanan terakhir Peluang B Piala Malaysia 2019 membabitkan PKNP FC dan PJCT FC yang dijadualkan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung, Perak malam ini terpaksa ditunda selepas menerima laporan kesihatan mengaitkan beberapa pemain PJCT dijangkiti virus influenza B. Perlawanan akan diadakan semula pada 20 September ini bagi memastikan wabak berkenaan tidak merebak.
Menerusi satu kenyataan, MFL sentiasa memandang serius isu kesihatan dan percaya tempoh yang diberikan itu dapat membantu PJ City melakukan persediaan untuk berdepan PKNP pada tarikh baru berkenaan. Keputusan menunda perlawanan juga bukanlah satu perkara baru. MFL sebelum ini telah menangguhkan 2 perlawanan Liga Super yang membabitkan pasukan berdepan masalah pemain dijangkiti influenza B pada musim ini. Bagi pasukan yang ditimpa masalah kehilangan pemain seperti kes dijangkiti wabak, mereka masih dibenarkan menggunakan pemain muda yang didaftarkan atau bermain dalam pertandingan Piala Presiden dan Piala Belia seperti yang tertakluk dalam peraturan pertandingan Liga Malaysia. Pasukan angkat berat kebangsaan berlepas ke Pattaya, Thailand baru-baru ini bagi menyertai kejuaraan dunia. Malaysia yang diwakili 4 wakil lelaki serta 2 wakil wanita diletakkan sasaran tersendiri oleh Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM dari segi prestasi dan mengejar mata kelayakan ke Olimpik selain peringatan bebas dari penggunaan bahan terlarang. Menyasarkan poin untuk Olimpik sebab Aznil sekarang berada top 10 dunia. Sekarang kami cuba untuk mendapatkan poin untuk ke Olimpik dan buat result yang bagus. Bagi saya, kita orang just nak naikkan angkatan lah. Kalau boleh pun nak pecah rekod kebangsaan. Macam tu. Selain Eri dan Marsita turut membawa cabaran negara ialah Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Yusof Nandong, Afiq Haziq Daniel Rohizanuddin dan Jibril Tio Samuel yang beraksi dalam kategori masing-masing apabila saingan bermula esok hingga 27 September ini. Selepas kejuaraan dunia, satu lagi tugasan penting kem angkat berat kebangsaan tahun ini ialah Sukan C Filipina pada November hingga Disember nanti. Kapten Barcelona Lionel Messi berkemungkinan dikerah semula dalam perlawanan kumpulan F Liga Juara-Juara menentang Borussia Dortmund di gelanggang lawan awal pagi esok. Ia selepas bintang Argentina itu direhatkan akibat kecederaan. Penyerang Argentina itu tidak dapat beraksi sejak mengalami kecederaan betis dalam perlawanan pramusim. Namun jurulatih Barcelona Ernesto Valverde dilihat tidak menyenaraikan Messi ke dalam skuad Barca yang telah tiba di Jerman. Bagaimanapun menurut Valverde, status pemain itu akan beraksi ataupun tidak akan diputuskan esok bergantung pada tahap kecergasannya. Messi kembali berlatih Ahad dan Isnin lalu setelah terlepas 3 perlawanan La Liga musim ini. Dalam itu, penyerang muda Ansu Fati juga disenaraikan dalam skuad dan berkemungkinan tampil buat julung kalinya dalam saingan Liga Juara-Juara selepas terdahulu menjaringkan 2 gol dalam 3 penampilan. Baik, sedikit perkembangan Liga Perdana Inggeris. West Ham United yang beraksi dengan 10 pemain sepanjang baki 23 minit terakhir terpaksa akur dengan diikat seri tanpa jaringan ketika berdepan Aston Villa di Villa Park awal pagi tadi. The Hammers mendaki ke tangga ke-8 manakala Villa hanya mengutip 4 mata daripada 5 aksi. Arthur Masuaku dibuang padang pada minit ke-67 selepas dilayangkan kad kuning kedua angkara membentes Ahmad Al-Muhammadi. Peluang terbaik Villa muncul 2 minit sebelum whistle penamat namun cubaan Jack Grealish gagal menepati sasaran. Barisan tuan rumah mencipta deretan peluang namun semua cubaan dinafikan oleh ketangkasan penjaga gol. Baik, sekian dulu Buletin 1.30 hari ini. Sebelum pisah, saksikan koleksi kereta Beetle lama yang diubah suai dan kembali digayakan pemuda di Habsyah. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.